Yang hadirin dipohon untuk berdiri. Sidang hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Ketua WIP yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Hormat dan barisan ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Tuan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha IR Insinyur Haji Nasazushima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 4 Palang 2022 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim. برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan limpah rahmat-Mu kami mohon, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami raih, dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan, barang apa akhirnya jadikan majlis mesyuarat kami ini sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah, Ya Dzal Fadli wal Ihsan, tegakkanlah hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang merapat keredaan. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja kami, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan, sehingga tercapai segala rahmat dan wawasan. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami akan sifat kami bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, maruh agama dan kehormatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berpindah kepada perkara 2 iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempengerusikan mesyuarat bulanan bilangan 4 Palang 2022 dengan hormat takzim yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandaraya.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Ketua WIB Ahli Majlis serta Barisan Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, barisan ketua-ketua jabatan, rakan-rakan media serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga. Di atas limpah kurnianya, kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena dengan mesyuarat penuh MBJB Bilangan 4 tahun 2022. Alhamdulillah, ini kita telah berada pada hari ke-26 Ramadan 1443 Hijrah. Di hari-hari terakhir Ramadan ini, marilah kita bersama-sama membuat pecutan akhir untuk melipat gandakan amal ibadah kita agar kita semua dapat merebut peluang ganjaran pahala yang besar pada bulan ini. Semoga segala amal ibadat kita pada bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan yang ikhlas dan sempurna di sisinya, insya-Allah. Para hadirin yang saya hormati sekalian, dalam ucapan saya pada hari ini, saya ingin mengambil perhatian semua terhadap isu yang sering berulang dan memelenggu kehidupan warga bandaraya. Isu yang ingin saya utarakan adalah berkaitan masalah semak samun di rumah-rumah terbiar serta tanah lapang yang terbiar di sekitar bandaraya ini. Berdasarkan statistik aduan yang diterima oleh MPJB, aduan berkaitan semak samun di rumah serta tanah lapang yang terbiar ini adalah tinggi tiap tahun serta memerlukan tindakan intervensi oleh MPJB dan pihak yang berkaitan. Untuk makluman, terdapat sebanyak 633 kes atau aduan berkaitan semak samun di rumah dan tanah terbiar pada tahun 2019. 369 kes pada tahun 2020, 297 kes pada tahun 2021, manakala jumlah kes pada tahun 2022 ini setakat bulan Mac adalah 47 kes. Berdasarkan 297 aduan semak samun di rumah dan tanah terbiar pada tahun 2021, 195 aduan adalah melibatkan semak samun di tanah terbiar, manakala 102 aduan adalah semak samun melibatkan rumah yang terbiar. Susulan daripada aduan-aduan ini, MPJB telah melaksanakan tindakan pembersihan di 43 tanah terbiar dan 20 rumah terbiar pada tahun 2021. Manakala selebihnya telah dilaksanakan oleh pemilik sendiri setelah berjaya dihubungi. Bagi tahun 2022 pula, MPJB telah membuat sebanyak 2 tindakan pembersihan di rumah terbiar dan 1 pembersihan di tanah terbiar. Manakala selebihnya telah dilaksanakan oleh pemilik setelah berjaya dihubungi. Tindakan pembersihan ini dilaksanakan oleh MPJB susulan pemilik rumah atau tanah terbiar terbabit gagal dihubungi dan tidak dapat dikesan. Untuk makluman warga bandaraya, sekiranya MPJB menerima aduan berkaitan semak samun di rumah atau tanah terbiar, siasatan aduan akan dibuat dan MPJB akan mengeluarkan notis menghendaki kacau ganggu dihapuskan di bawah peruntukan Seksyen 82 Akta Kerajaan Tempatan 1976 Akta 171. Setelah tempoh 14 hari dari tarikh notis dikeluarkan atau 21 hari, sekiranya pemilik luar dari Malaysia, satu pemeriksaan susulan akan dibuat bagi memastikan arahan notis dipatuhi. Sekiranya pemilik gagal melaksanakan tindakan pembersihan selepas dari tempoh itu, MPJB akan menjalankan kerja-kerja pembersihan sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 82/11 Akta 171 serta akan menuntut kos-kos pembersihan kepada pemilik rumah atau tanah tersebut berdasarkan peruntukan undang-undang yang sama. Isu semak samun di rumah dan tanah terbiar ini diberikan perhatian sepenuhnya oleh MPJB, memandangkan ianya kerap menimbulkan ketidakselesaan dan kacau ganggu kepada jiran-jiran. Selain ianya berpotensi menjadi tempat pimbakan nyamuk Aedes serta haiwan berbisa sekiranya tidak ditangani dengan lebih awal. Sehubungan dengan itu, saya memohon agar pemilik mana-mana kediaman atau tanah di sekitar bandaraya ini untuk sentiasa mengemas kini maklumat peribadi seperti nombor talian, nombor kad pengenalan dan alamat terkini anda di maklumat cukai harta MPJB agar memudahkan MPJB untuk menghubungi pemilik
kiranya terdapat sebarang aduan kacau ganggu yang berpunca dari rumah atau tanah masing-masing. Melalui kaedah ini, aduan berkaitan semak samun di rumah atau tanah terbiar dapat ditangani dengan lebih cepat serta dikawal dengan baik dalam usaha MPJB untuk menjadikan Bandaraya Johor Bahru ini lebih bersih, indah dan selamat. Para hadirin yang saya hormati sekalian, ingin saya menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan jumlah pengeluaran kompaun letak kenderaan yang dikeluarkan oleh MPJB sejak kebelakangan. Untuk makluman semua, jumlah pengeluaran kompaun letak kereta dalam kawasan MPJB setiap tahun adalah tinggi di mana sejumlah 1,085 juta kompaun telah dikeluarkan pada tahun 2019, iaitu bersamaan dengan RM33.31 juta ringgit. 1.044 juta kompaun pada tahun 2020 bersamaan 31.78 juta ringgit. 884 ribu kompaun pada tahun 2021 bersamaan RM26.81 juta. Manakala bagi tahun ini pula adalah sebanyak 289,762 kompaun bersamaan RM8.76 juta setakat bulan Mac 2022 sahaja. Kompaun-kompaun ini adalah dikeluarkan atas kesalahan-kesalahan seperti tidak mempamerkan kupon parkir dan meletakkan kenderaan di tempat yang tidak jadi petak parkir. Sehubungan ini, saya menggalakkan agar warga bandaraya yang berurusan atau bekerja di dalam kawasan MPJB ini untuk memohon pas letak kereta bulanan MPJB bagi mengelak dikenakan kompaun sekiranya tidak mempamerkan kupon letak kereta. Permohonan pas letak kereta bulanan ini adalah berharga RM75 sebulan dengan tempoh minimum permohonan 3 bulan dan boleh dimohon di kaunter setempat MPJB Jalan Dato' On, kaunter MPJB Aras 3 Menara MPJB, pejabat cawangan MPJB Taman Johor Jaya serta di pejabat Presgo Gateway Sdn Bhd. Dalam usaha menambah baik perkhidmatan untuk warga bandaraya, MPJB juga telah melaksanakan penilaian semula terhadap petak-petak parkir di seluruh kawasan MPJB bermula pada tahun 2020. Untuk makluman semua, berdasarkan warta terkini pada 24 September 2020, sebanyak 4,213 petak parkir kenderaan telah ditambah daripada jumlah asal sebanyak 65,454 petak parkir dalam kawasan MPJB. Ini adalah merupakan sebahagian usaha yang dilaksanakan MPJB untuk meningkatkan akses orang awam ke bandaraya Johor Bahru ini. Saya turut ingin mengambil kesempatan ini untuk menggalakkan orang ramai untuk menggunakan aplikasi parkir MPJB Spot bagi memudahkan urusan membayar kupon letak kereta dengan lebih pantas dan efisien. Manakala bagi perancangan masa akan datang, satu kaedah akan dirancang secara bersama di antara 3 PBT, terutamanya iaitu MPJB, MPIP dan MBPG bagi menyelaraskan sistem parkir di dalam kawasan Johor Bahru. Seterusnya memudah cara urusan harian warga bandaraya. Dalam pada itu, MPJB juga masih mengekalkan tawaran diskaun kompaun letak kereta sebanyak 80% sehingga 30 Disember 2022 ini sebagai satu langkah bagi mengurangkan beban yang ditanggung oleh warga bandaraya post-pandemik. Oleh yang demikian, warga bandaraya digalakkan untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan kompaun letak kereta ini sementara tawaran diskaun masih berjalan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, memandangkan kita bakal menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi, ingin saya memaklumkan bahawa MPJB akan meneruskan perkhidmatan seperti biasa meskipun dalam musim perayaan ini. Perkhidmatan-perkhidmatan utama atau essential services seperti anggota keselamatan, penguatkuasaan, kesihatan dan alam sekitar serta skuad kilat MPJB akan berada di dalam mod standby sepanjang cuti umum hari raya ini. Jika terdapat sebarang kecemasan, warga bandaraya boleh hubungi nombor talian bebas tol MPJB di talian 1300-880146. Untuk makluman warga bandaraya, kaunter MPJB pula akan mula beroperasi semula pada Khamis 5 Mei 2022.
Dalam pada itu, saya ingin menggalakkan warga bandaraya untuk menggunakan aplikasi dalam talian MPJB yang disediakan bagi memudahkan urusan-urusan berkaitan MPJB tanpa perlu hadir di kaunter. Di samping itu, saya ingin mewar-warkan beberapa acara yang akan dianjurkan oleh MPJB pada bulan hadapan. Pertama, sempena kedatangan bulan Syawal, MPJB akan menganjurkan sebuah program sambutan Hari Raya Aidilfitri khas untuk warga bandaraya pada hari Rabu 18 Mei 2022. Pelbagai aktiviti menarik dan hidangan juadah akan disediakan untuk warga bandaraya bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Lebaran tahun ini seperti yang pernah dianjurkan pada tahun-tahun sebelum pandemik melanda. Maklumat lanjut berkaitan atur cara dan lokasi program sambutan Hari Raya Aidilfitri ini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa menerusi media sosial MPJB. Kedua, MPJB juga akan mengadakan majlis penyampaian hadiah bagi cabutan bertuah cukai harta 2021 serta pelancaran aplikasi MyPil MPJB pada bulan Mei ini. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada barisan ahli-ahli majlis, ketua-ketua jabatan, warga kerja MPJB dan seluruh warga bandaraya Johor Bahru. Dalam suasana endemik ini, janganlah kita lupa untuk sentiasa amalkan SOP yang ditetapkan dan bersama-sama melindungi kesihatan diri dan ahli keluarga masing-masing. Pada yang akan pulang ke kampung halaman, saya mendoakan semoga anda semua selamat menuju ke destinasi masing-masing, berjumpa dengan insan-insan tersayang. Rancanglah perjalanan anda dengan sebaiknya serta amalkan sikap bersabar dan toleransi di atas jalan raya nanti. Sekian, selamat Hari Raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya, perkara 3. Mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 3 Palang 2022 bertarikh 30 hari bulan Mac 2022. Bismillahirrahmanirrahim. La yudma fi syai'un fil ardh wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Karim dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Datuk Pengerusi saya Yahya bin Jaafar membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 3 Padang 2022 bertarikh 30 hari bulan Mac 2022 bagi diterima dan diteruskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi saya Jaya Sinin Al-Arki Wafak menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 3 2022 bertarikh 30 Mac 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4. Mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. 4.1. Menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 4 Palang 2022 bertarikh 21 bulan April 2022. Yang berhormat Datuk Bandar, saya Abu Talib bin Alias membawa usul supaya penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 4/2022 bertarikh 21 April 2022 bagi diterima dan diluluskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Datuk Bandar dan saudara sekalian, saya Muhammad bin Dolmat menyokong untuk tersebut. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 4 2022 bertarikh 21 April 2022 tuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, 4.2. Menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 4 Palang 2022 bertarikh 18 April 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Zulkifli bin Sulaiman membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 4 Palang 2022 bertarikh 18 hari bulan April 2022 bagi diterima dan diluluskan.
Yang Berhormat Datuk, saya Roland bin Ching Eng menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Pelaksanaan Program Bandar Selamat dan Lalu Lintas Bilangan 4 2022 bertarikh 18 April 2022 tuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.3, menerima penyata Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar bilangan 4/2022 bertarikh 18 April 2022. Yang Amat Datuk Pengerusi, saya Pani Selvam membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar bilangan 4/2022 bertarikh 18 April 2022 bagi diterima dan diluluskan. Penyata Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar bilangan 4 2022 bertarikh 18 April 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.4, menerima penyata Jawatankuasa Pelesenan bilangan 4/2022 bertarikh 20 April 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Zeti Zanariah binti Masiran membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Pelesenan bilangan 4/2022 bertarikh 20 hari bulan April 2022 bagi diterima dan diluluskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Bakar bin Ali menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Pelesenan bilangan 4 2022 bertarikh 20 April 2022 tuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Berikutnya, perkara 4.5, menerima penyata Jawatankuasa Pembangunan bilangan 4/2022 bertarikh 13 April 2022. Yang Amat Datuk Pengerusi, saya Pani Selvam membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Pembangunan bilangan 4/2022 bertarikh 13 April 2022 bagi diterima dan diluluskan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Abu Talib bin Alias menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Pembangunan bilangan 4 2022 bertarikh 13 April 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.6, menerima penyata Jawatankuasa Taksiran bilangan 4/2022 bertarikh 19 April 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Yang Berhormat Datuk Pengerusi. Saya Hajar Roziati binti Haji Osman membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Taksiran bilangan 4/2022 bertarikh 19 April 2022 bagi diterima dan diluluskan. Assalamualaikum. Saya Zulkifli bin Sulaiman menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Taksiran bilangan 4 2022 bertarikh 19 hari bulan April 2022 tuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Berikutnya, perkara 5, membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagai makluman. Perkara 5.1, penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC bilangan 7/2022 bertarikh 6 hari bulan April 2022 dan penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC bilangan 8/2022 bertarikh 20 hari bulan April 2022. Penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC bilangan 7 2022 bertarikh 6 April 2022 dan bilangan 8 2022 bertarikh 20 hari bulan April 2022 diterima sebagai maklumat. Seterusnya, perkara 6, usul penangguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Faizal Abdul Rahman membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan 4/2022 bertarikh 28 April 2022 ditangguhkan. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Amiratul Ismail menyokong usul tersebut. Dengan itu, mesyuarat penuh bilangan 4 2022 bertarikh 28 April 2022 ditangguhkan. Seterusnya, perkara 7, ucapan penangguhan ahli majlis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan salam badai.
Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman Datuk Bandar Johor Bahru. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Dormat, Ketua WIP Ahli Majlis. Yang berusaha Barisan Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Sesa Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha IR Hajar Nazatul Shimah binti Muhammad, Timbalan Sesa Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ketua-ketua jabatan, ahli-ahli ex officio serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama hadir dalam musyawarah penuh Majlis Bandaraya Johor Bahru bilangan 4 Palang 2022 pada pagi ini. Pertamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli majlis kerana memberi peluang kepada saya untuk berucap pada pagi ini. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bersempena bulan yang muda pada hari ini, saya mulakan dengan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Bandar dan jabatan-jabatan yang telah banyak membantu dan mengambil tindakan bagi menarik taraf kemudahan infrastruktur yang sekaligus mempertingkatkan imej zon Lakin. Sebagaimana yang kita maklum, negara kita telah mula memasuki fasa peralihan endemik COVID-19 bermula pada 1 April 2022. Sepanjang tempoh pandemik selama 2 tahun sebelum ini, Majlis terus beroperasi dan melaksanakan kerja-kerja PBT sebagaimana biasa. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada atas komitmen yang diberikan. Atas komitmen yang ditunjukkan itu, kerja-kerja naik taraf taman permainan dan riadah di Jalan Puyuh telah berjaya disiapkan serta tempat meletak kenderaan. Begitu juga dengan kerja-kerja menaik taraf lampu jalan sedia ada kepada lampu solar LED di Jalan Langkah Sukar dan Jalan Garuda telah disiapkan dengan baik. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selain daripada itu, saya juga dimaklumkan bahawa prestasi kerja-kerja naik taraf laluan kenderaan di Jambatan KTM telah mencapai 90% yang dilaksanakan oleh kontraktor KTMB dan YTL melibatkan Jalan Datuk Said Sulaiman mengalir ke Jalan Setulang Baru. Kerja-kerja pemasangan perabot jalan dan lampu di laluan tersebut dijangka siap sepenuhnya pada bulan Mei 2022. Ini dan akan dapat dimanfaatkan oleh orang ramai dalam masa terdekat. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri atas pembukaan sempadan darat Malaysia dan Singapura yang memberikan impak positif kepada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di kedua-dua negara khasnya penduduk negeri Johor. Semenjak pembukaan semula sempadan darat ini, para peniaga boleh kembali menarik nafas lega dan tersenyum gembira kerana aktiviti ekonomi setempat, terutamanya di Terminal Lakin, kembali lancar dengan kehadiran pengunjung tempatan dan sebarang tambah untuk mendapatkan perkhidmatan bas ekspres ke seluruh Semenanjung atau untuk mendapatkan bekalan harian di pasar yang disediakan. Walau demikian, ekonomi negara masih dalam fasa pemulihan setelah berhempas pulas mengawal penularan wabak COVID-19. Namun saya percaya kita berada dalam landasan yang betul untuk berkukuh
kembali sektor ekonomi pada yang lebih baik. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sepanjang bulan Ramadan ini, kita menyaksikan terdapat banyak bazar Ramadan yang dianjurkan bagi memeriahkan suasana puasa di dalam masa yang sama memberi peluang kepada warga bandaraya untuk menambah pendapatan. Namun begitu, lokasi yang dicadangkan untuk penganjuran bazar perlu dibuat penilaian semula, terutama di zon lakin, kerana kawasan sedia ada yang terletak di atas reserve saliran berdekatan Masjid Tun Musin di Jalan Kasawari tidak dapat menampung pengunjung yang semakin ramai dan boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas. Oleh yang demikian, saya berharap tapak baharu yang lebih sesuai dan luas dapat disediakan demi keselesaan pengunjung dan keselamatan awam. Yang dihormati Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sekian sahaja ucapan saya pada pagi ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan diterima dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Amin. Sekian, terima kasih. Sekian saja ucapan penambahan ahli majlis. Yang berhormat Datuk Bandar, barisan ahli majlis, Tuan Setiausaha, Timbalan Setiausaha, ahli-ahli ofisial, para pemerintah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 4 Palang 2022 pada hari ini telah pun selesai. Sebentar lagi Yang Berhormat Bandar akan menaikkan dewan, tuan-puan dan sidang hadirin dipohon untuk berdiri. Ayah dia nak suara.